على رسولنا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلقى فقه القرآن وتفسيره في مكة، وتخرج على البقية الباقية ممن تأثروا طريق ابن عباس رضي الله عنهما الذي أقام بها، وكان يدارس القرآن فيها حتى لقد وجد مجلد في التفسير ينسب إليه. Alhamdulillah, malam ini kita boleh menyambung semula pengajian kisah hidup Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih yang disusun oleh Syekh Muhammad Abu Zuhrah rahmatullah alaih, yang mana kita sudah masuk membicara berkenaan dengan syuyukh, guru-guru yang mempengaruhi Al-Imam Syafi'i, atau dengan lebih mudahnya guru-guru yang Imam Syafi'i belajar berguru dengannya. Dalam pengajian yang sebelum ini, tuan kita beritahu secara umumnya menurut pemahaman ahli-ahli sejarah, guru-guru ini ataupun alim ulama salafus salih ada bermacam-macam nama-nama yang besar, tetapi bolehlah dikecilkan kepada dua manhaj, dua metod, iaitulah madrasatul hadis dan madrasatul ra'i. Madrasah ataupun aliran ahli hadis yang dipimpin, dipelopori oleh Imam Malik di kota Madinah, dan madrasah ar-ra'i, madrasah aliran yang banyak menggunakan qiyas terhadap nas-nas Al-Quran dan hadis. Iaitu madrasah ini dipelopori oleh Imam Abu Hanifah di Iraq. Namun sebenarnya, kata dia, ada satu lagi aliran yang bolehlah dinamakan sebagai madrasatul Quran, aliran Quran, yang lebih awal lagi dipelopori oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maka Al-Imam Syafi'i sebenarnya terhimpun kepadanya ketiga-tiga madrasah ini. Madrasah ahli hadis di Madinah, madrasah ahli ra'i di Iraq, dan madrasah Quran di Makkah Al-Mukarramah. Berkenaan dengan perkara ini, tuan kita ni kata wa talaqqa fiqh al-Quran wa tafsirahu fi Makkah. Al-Imam Syafi'i berguru fiqh Quran dan juga tafsirnya di Makkah Al-Mukarramah. Wa takharraja 'ala al-baqiyati al-baqiyah, dan beliau telah lulus ataupun habis menamatkan pengajian di tangan tokoh-tokoh yang masih lagi berbaki, yang masih lagi hidup, mimman ta'assaru tariq ibn Abbas, di kalangan ulama-ulama yang terpengaruh dengan jalan dan manhaj Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sebenarnya dalam pengajian ilmu yang berkait dengan Islam ini menunggulnya ada dua, Quran dan hadis. Mereka yang mengaji hadis mengaji juga Al-Quranul Karim, kerana memahami bahawasanya hadis-hadis Nabi ini adalah merupakan penghurai dan juga penjelas bagi sunnah-sunnah Rasul, bagi ayat-ayat Al-Quranul Karim. Namun mereka menumpukan pada hadis lebih berbanding dengan yang lain. Begitu juga dengan qiyas. Qiyas ini juga salah satu di antara
sumber-sumber perundangan Islam. Kerana di sana ada perkara-perkara yang baru yang berlaku, yang memerlukan hukum di kalangan masyarakat, tetapi tidak ada dalam Quran dan tidak ada dalam sunnah secara khusus. Yang adanya secara umum. Dan di sana ada isu-isu yang contemporary yang berlaku ataupun ditanya pada ulama-ulama yang terkemudian selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak ada di zaman Nabi, tetapi ilah pada hukum-hukum yang lain yang sama dengan persoalan itu ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh kerana itu madrasah hadis mereka juga menggunakan Quran tentunya dan juga menggunakan qiyas. Tapi yang paling banyak sekali ialah merajuk dan memberikan fokus pada ilmu hadis. Madrasah Imam Hanafi di Iraq, mereka juga menggunakan Quran, menggunakan hadis. Tetapi oleh kerana hadis-hadis yang ada dalam simpanan mereka tidak banyak sebanyak yang ada di Madinah, maka ini memaksa mereka, dan tentunya di Iraq isu-isu hukum ni lebih banyak dibanding tempat lain kerana dia merupakan ibu negara di masa itu. Macam Kuala Lumpur hari ini. Macam Kuala Lumpur hari ini ada masalah-masalah di Kuala Lumpur, tak ada sini. Umpamanya setinggan, umpamanya jam dan perkara-perkara yang lain. Seperti mana kata Imam Hanafi, banyak hadis-hadis yang sampai di Iraq ini terlalu banyak ajinomoto yang ditokok tambah. Maka Imam Hanafi sendiri sangat berhati-hati dalam menerima hadis. Namun begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepakaran dan juga daya pemikiran yang cukup hebat sehingga mereka boleh menguasainya dengan cara qiyas. Ada satu lagi, dan dalam qiyas ini diterima oleh semua ulama, malaikat oleh satu puak nama dia Zahiri. Puak Zahiriyah ini menolak qiyas. Puak Zahiriyah ini juga salah satu di antara mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun punya manhaj yang berbeza. Pada peringkat awalnya dipelopori oleh Daud Az-Zahiri, kemudian dikembang dan dimajukan mazhab ini oleh Imam Ibn Hazmin Al-Andalusi, dan namun pandangan mereka menolak qiyas ini juga merupakan pandangan yang terpencil dan ditolak oleh ulama-ulama yang lain. Namun di sana, seperti yang saya nak sebut malam ini, ada madrasah satu lagi, madrasah Quran, yang menjadikan induk dan juga segala perbahasannya berlega di sisi Al-Quranul Karim, membahaskan Al-Quranul Karim dengan cara yang terperinci, yang tidak ada pada aliran hadis dan tidak ada pada aliran ra'yi di Iraq. Madrasah ini lebih awal lagi sebenarnya sebelum wujudnya imam-imam mazhab, dan dibawa oleh Al-Imam yang merupakan seorang sahabat Nabi yang alim, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, alladhi aqama biha. Ibnu Abbas ini setelah mana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadikan tempat kediamannya di kota Madinah. Kita semua sekali kena di kota Makkah. Kita semua sekali kena sedar bahawasanya sahabat Nabi yang bergelar Muhajirin ini, mereka tidak boleh lagi menetap di Makkah, walaupun Makkah tempat yang paling mulia. Sebab tu kita tak dengar cerita bila Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar berpindah duduk di Makkah, kemudian memerintah menjadikan Makkah sebagai ibu negara. Selepas Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar pula pindah pergi Makkah. Kita tak dengar benda ini. Ianya adalah kerana mereka yang berhijrah ke Madinah dan mengadakan bai'ah hijrah, yang kemudiannya orang yang berbai'ahnya dipanggil Muhajirin, mereka tak dibenarkan lagi balik ke tempat yang mereka berhijrah daripadanya, melainkan tidak lebih daripada 3 hari. Itu pun dengan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, mereka tidak boleh duduk kalau orang Mekah di Mekah melainkan lebih dari 3 hari pun untuk menunaikan ibadat haji.
umrah ataupun perkara yang memerlukan untuk duduk lebih lama sikit, tapi untuk berpindah balik ke Mekah tak boleh. Sebab itu sahabat Nabi Muhajirin sebagian besarnya kalau tak mati di Madinah, mati tempat lain, tapi tak mati di Mekah. Adapun Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semasa berlakunya peristiwa hijrah ini, dia ini masih sangat budak kecil lagi. Maka dia tidak mengikat bai'ah hijrah bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu apabila sudah habisnya Rasulullah wafat, Ibnu Abbas balik semula ke Mekah, tanah airnya, dan kemudian tinggal di Mekah dan mengajar di Mekah. Wa kana yudarisu al-Qur'ana fiha. Kuliah-kuliah Ibnu Abbas dipenuhi dengan Quran. Majlis-majlis ilmu yang dimulakan majlis itu dengan Quran. Mengajar fiqh pun dengan Quran. Seperti mana orang mengajar tafsir. Bila mengajar tafsir, ada orang mengajar tafsir ini sekadar hurai saja. Bila siapa dekat ayat-ayat fiqh, tak dihuraikan dengan terperinci. Ini kerja ulama fiqh. Bila siapa dekat ayat-ayat tasawuf, ini kerja ulama tasawuf. Lebih kurang saja. Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma seolah-olahnya bila mengajar fiqh, rujukannya Quran. Quran yang dijadikan pengajaran. Bila ada siapa dekat tajuk fiqh, bahas fiqh. Bila mana siapa dekat ayat-ayat yang menunjukkan akidah, bahas akidah. Bila siapa ayat-ayat yang menunjukkan tentang sastra Arab, bahas sastra Arab. Ini adalah majlis ilmu yang alirannya seperti ini yang dibawa oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Orang-orang Madinah mengajar hadis. Bila hadis itu berkait dengan Quran, baru sebut Quran. Bila hadis itu sentuh fiqh, cerita fiqh. Hadis yang menjadi keutamaan dia. Hatta laqad wajada mujalladun fit tafsir yunsabu ilai. Sehingga tersohorlah Ibnu Abbas dalam bidang Quran. Ada banyak kitab-kitab yang berjilid jumlahnya berkenaan dengan tafsir Quran yang dinisbahkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Saya pernah beri beberapa buah surau dan pernah tertengok. Ada beberapa kitab, antaranya Tanwirul Maqayis fi Tafsir Ibnu Abbas. Suka saya nak umumkan di sini kitab-kitab yang disusun yang kononnya dikatakan ini tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebahagian besarnya palsu. Termasuk Tanwirul Maqayis ini palsu. Bukan tidak terkandung padanya tafsir Ibnu Abbas, melainkan orang reka. Orang reka tafsir ini kemudian kata Ibnu Abbas kata. Yang mengatakan kitab ini palsu bukan sebarang orang, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam As-Sayuti, dan juga Al-Imam Az-Zahabi. Ini pakar-pakar ulama mengatakan kitab ini tak betul, ini bukan kitab Ibnu Abbas, ini orang reka. Namun ini tidak menafikan Ibnu Abbas seorang ulama tafsir yang besar. Dan tafsir-tafsir yang lain seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Imam Al-Alusi, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Abu Hayyan Al-Andalusi, dan macam-macam tafsir lagi banyak disebut berkenaan dengan tafsir-tafsir yang kemudiannya sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan kalaulah ada orang ingin membaca kitab tafsir yang menghimpunkan tafsir-tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang sahih, ada dua kitab. Saya tak tahu ada terjemah bahasa Melayu ataupun tidak. Yang pertama, tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa marwiyatuhu fi tafsir min kutubis sunnah, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Humaidi. Termasuk juga kitab yang kedua, Ibnu Abbas wa minhajuhu fi tafsir. Ini antara kitab yang mengandungi tafsir Ibnu Abbas yang sahih daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Walau macam mana sekalipun, seramai-ramai sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, Ibnu Abbas lah yang paling banyak sekali komennya berkenaan dengan tafsir Al-Quranul Karim. Walaqad wasafahu Abdullah bin Mas'ud bi'annahu turjuman al-Quran.
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Sayyidina Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang alim, yang besar, yang Nabi suruh ambil orang lain belajar Quran daripadanya, yang Nabi sendiri mengakui kefaqihannya. Beliau mengatakan, sesungguhnya Ibnu Abbas ini turjumanil Quran, translator Quran, penterjemah Quran. Dengan maksud, memang asal makna terjemah daripada satu bahasa ke bahasa yang lain. Tapi yang dimaksudkan dengan sini ialah orang yang menghuraikan makna-makna Quran yang sama maksudnya. Menghuraikan, sebab itu diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ayat Quran ini ada beberapa persen, dan saya pernah sebut di sini. Ada antara ayat Quran itu yang orang Arab yang biasa-biasa pun faham. Orang Arab hak tak mengaji pun faham, kerana Quran adalah bahasa Arab. Yang kedua, ada ayat Quran yang hanya dipahami oleh orang-orang alim sahaja, orang yang mengaji ilmu bahasa Arab, orang yang mengaji ilmu-ilmu Quran faham. Yang ketiga, ada ayat Quran yang hanya dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu ada makna. Mustahil Allah Ta'ala bercakap dengan benda yang tak ada makna. Ini sia-sia, mustahil. Tetapi dengan kependekan qadar kemampuan akal, berhajat pada tafsir Rasulullah tafsir. Ini ayat yang banyak, antaranya hafizu ala salawati was salatil wusta, jagalah, peralah semayang-semayang kamu, terutamanya semayang wusta, semayang tengah-tengah. Semayang apa? Semayang wusta. Rasulullah berayat as-salatul wusta salatul asri, semayang pertengahan ni semayang asar. Nabi tafsir. Dan ada banyak yang lain. Kemudian yang keempat, ada yang Quran ini hanya Allah saja faham. Nabi Muhammad Allah tak tahu benda maknanya. Seperti al-huruful muqatta'ah, huruf yang serak-serak, alif lam mim, ha mim, yasin dan yang seumpama dengannya, mustahil Allah Ta'ala sebutnya dengan tidak ada makna. Ini kerja sia-sia, mustahil. Ada makna, tapi Allah saja mengetahui maknanya. Nabi Muhammad pun tak tahu maknanya. Serah pada Allah. Baik. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tergolong di kalangan alim ulama, bahkan yang paling alim di kalangan ulama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menafsir dan menghuraikan ayat-ayat Quran, sehingga dia digelar turjumanil Quran, penterjemah Quran. Baik. Wa qad su'ila Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an ma'na ayat. Dalam sebutan yang lain untuk menunjukkan alimnya Ibnu Abbas berkenaan dengan Quran, pernah Sayyidina Abdullah bin Umar tanya dia makna tafsir satu ayat Quran. Sayyidina Ibnu Umar ni bukan sebahagian orang alim, bapa tok guru di kalangan sahabat, di kalangan Al-Abadilah, 4 Abdul. Di kalangan sahabat Nabi ini sebenarnya ada 7 Abdul yang alim, tapi ada satu istilah dipanggil Al-Abadilah, 4 Abdul. Piram liwat 3 Abdul je, ni 4 Abdul. 4 Abdul ini di kalangan orang-orang muda, pemuda, sahabat-sahabat Nabi yang berumur pemuda, yang hidup jauh panjang umurnya setelah Rasulullah wafat, yang sangat alim. Yang pertamanya Sayyidina Abdullah bin Umar, yang keduanya Sayyidina Abdullah bin Abbas yang kita sedang baca sebanyak kisah dia. Yang ketiga Sayyidina Abdullah bin Zubair, dan keempatnya Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As. Ibnu Mas'ud Abdullah juga, kalau kita baca 7, ni banyak lagi, 7 Abdul. Maksud Ibnu Mas'ud memang sangat alim, tapi yang disebut Abadilah ni orang muda, yang muda-muda di kalangan orang alim sahabat Nabi. Ibnu Umar yang macam ini punya alim, dan saya pernah sebut di mana nak tunjuk alimnya Ibnu Umar ini, sehingga dia diiktiraf kealimannya oleh ayah dia sendiri, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni orang yang paling cermat, orang yang paling meninggalkan kronism, nepotism, orang yang tak akan beri apa-apa kelebihan pada anak beranak dia. Sehingga diriwayatkan satu cerita yang sahih, satu hari Sayyidina Umar pergi pasar, tengok unta-unta gemuk.
Sayyidina Umar bertanya, unta siapa dia gemuk berdebok ni? Jual pasar. Dia kata, ini unta anak Amirul Mukminin, unta Ibnu Umar. Ibnu Umar ni dia tok guru ulama, dah dia orang berniaga. Dah dia pandai berniaga. Kita kalau boleh ulama ni nak suruh mengajar je, dak ui berniaga. Sahabat Nabi, bapak tok guru berniaga, pandai berniaga pula. Ibnu Umar panggil, Sayyidina Umar panggil anak dia. Loh, apa lembu-lembu gemuk? Oh, dia kata, lembu saya cukup makan ayah, saya cukup makan, orang jaga semua sekali. Jual lembumu, ambil modal saja, untung semua ke Baitul Mal. Kata, apa ayah unta saya? Apa untung lah saya? Kerana mu anak Perdana Menteri, Presiden. Bila unta mu gemuk, orang pun kata, ini unta anak Amirul Mukminin. Bila ada makanan-makanan lebih, orang wui unta mu dulu. Bila mu nak pergi beli meh misalnya, orang kata, ini anak Amirul Mukminin nak beli meh, maka harganya murah pada orang lain. Tak boleh, jual unta mu, ambil modal saja, untung wui Baitul Mal. Banyak contoh, satu contoh. Sayyidina Umar tak akan wui apa-apa kelebihan. Tetapi apabila tibanya hari nak sapak ajar Sayyidina Umar, ditikam oleh orang Majusi. Sayyidina Umar panggil sahabat Nabi. Sayyidina Umar kata, mu semua sekali mesuara. Sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup, yang Nabi jamin surga, antaranya Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, Sayyidina Uthman ibn Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ada beberapa orang lagi. Sayyidina Umar kata, masukkan sekali anak aku Abdullah dalam mesyuarat kamu. Bila mesyuarat 4-5 orang ni, anak aku Abdullah biar ada sekali dalam mesyuarat. Cuma dia sekadar tukang beri pandangan, ahli mesyuarat, dan bukan calon. Calon ialah mu, 4-5 orang. Sebenarnya di kalangan sahabat Nabi yang dijamin masuk surga ni, yang masih hidup, maksud ada seorang lagi, Sa'ad bin Zaid. Ada seorang lagi. Tapi Sayyidina Umar tak sebut dia. Kenapa? Kerana dia Bani Adi, sama kabilah dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tak ambuh, lepas dia mati, gaci dia Bani Adi juga. Dia tak ambuh buat sunnah, contoh. Maka dia kata, hak mana sahabat Nabi yang Nabi jamin surga, mesyuarat belaka kecuali Sa'ad. Sa'ad tak payah. Dia tak payah. Kerana dia Bani Adi. Tapi dolah anak aku masuk sekali. Cuma bukan calon. Untuk menunjukkan iktiraf alimnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar punya alim macam ini. Satu orang tanya dia tentang satu ayat Quran, bukan satu surah, tentang ayat, satu ayat. Faqala lisaili Ibn Umar, berkata ke orang yang tanya ni, intaliq ila Ibn Abbas. Kata, cik, saya tak boleh jawab soalan cik ni, cik pergi jumpa dengan Ibn Abbas. Fas'alhu, tanya dia. Fa innahu a'lamu man baqiya mimma anzalallahu ala khatamin nabiyyin. Kerana sesungguhnya dialah orang yang paling alim sekali atas dunia ni berkenaan dengan ayat Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi penutup bagi seluruh Nabi. Yang masih baki lagi, dialah yang paling alim sekali. Pergi berjumpa dengan dia. Ini menunjukkan waraknya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan keduanya menunjukkan betapa beralih daripada al-mafdul kepada al-fadil dalam masalah agama ni lebih patut. Al-mafdul maknanya orang nombor 2. Orang nombor 1 ada, kita tanya orang nombor 2. Bila masalah agama ni, kalau orang nombor 1 ada, kita cari orang nombor 1. Jangan tanya orang nombor 2. Kalau kedai makan tak apa, kedai makan nombor 1 tutup, pergi kedai makan nombor 2. Saya ingat saya pergi pekan Kuantan. Jumpa saya lama seorang. Saya pun kata, aku nak belanja mau makan, lama tak jumpa, nak belanja makan. Aku nak cari kedai, mau ajak aku kedai nombor 1 paling sedap dalam pekan ni. Dia pun ajak pergi satu kedai. Yang kedai ni tak ada orang. Nombor 1 tak ada orang, cuma dekat dengan rumah dia. Ada jenis manusia ni, dia makan kedai dekat rumah dia.
Jadi saya kata, kedai ni nombor 1 ni macam ni. Dan dia pandai jawab. Dia kata kedai nombor 1 tutup dah, dia kata. Kalau buka lagi masa ni dak nombor 1 dia kata. Ni hak nombor 2 dia kata. Dia pandai dia jawab, betul buat dia. Kalau kedai nombor 1 buka lagi nombor 1. Mana tu buka lagi dah habis lagi makanan. Nombor 1 makanan habis tak dia, tutup dah. Ni kedai nombor 2. Pandai dia beli, dia jawab balik. Padahal kat rumah dia. 2. Wa ana Ata ma ra'aitu qat akrama min majlis Ibn Abbas. Ata bin Abi Rabah radhiyallahu anhu, seorang ulama tabi'in, mufti Mekah. Bukan mufti Mekah lah ni, zaman hari ni. Mufti Mekah zaman ketika mana apa orang panggil sahabat Nabi duduk hidup-hidup lagi. Dia jadi mufti dah. Salah seorang di antara murid terkemuka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sayyidina Atta kata, aku pergi ke macam-macam majlis mengaji orang ni, mengaji orang tu, mengaji orang ni. Tidak ada satu majlis ilmu pun yang aku pergi yang lebih mulia daripada majlis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wa aktsarahum fiqhan. Dan aku tak pernah pergi satu majlis yang paling banyak sekali memahamkan kita masalah-masalah fiqh kecuali majlis dia. Wa a'zamahum khasyatan. Dan majlis yang paling membuatkan kita takut pada Allah lebih daripada majlis Ibn Abbas. Inna ashabal fiqhi indah. Bila mana Ibn Abbas mengajar, ulama-ulama fiqh pun mari. Wa ashabal Quran indah. Ulama-ulama Quran, ulama-ulama tafsir, alim-alim tafsir pun mari. Wa ashabal syi'ri indah. Orang-orang yang belajar syair, sastrawan pun mari. Apa mari? Kerana walaupun dia mengajar Quran, dia mengajar fiqh. Ulama fiqh pun mari. Bila mengajar Quran, dia mengajar Quran, tentulah ulama-ulama Quran mari. Dia mengajar Quran, dia sentuh juga sudut-sudut sastra Quran. Maka orang-orang sastra pun mari. Yasduruhum kulluhum an wadin wahid. Yang semuanya terbit daripada lembah yang satu. Maknanya daripada satu Quran timbul bermacam-macam ilmu. Fiqhnya, apa namanya, ilmu Quran sendirinya. Sebab Quran sendiri pun ada ilmu dia. Ilmu ulumul Quran, ada ilmu Quran. Itu ilmu yang menyebut tentang Makkiyah, Madaniyah. Ilmu yang merayak tentang ayat nasakh mansukh. Ilmu yang merayak tentang mutlak, muqayyad, am dan khas. Ini banyak ilmu Quran. Asbabun nuzul. Maka orang ngaji Quran nak belajar benda ini. Dan daripada ketika menafsir Quran juga menyentuh sudut-sudut sastra. Maka menjemput ramai orang mari. Maka ini Atha bin Abi Rabah radhiyallahu an rahmatullah alaih menunjukkan kepada kita ataupun menyatakan kepada kita majlis yang sangat agung yang dijadikan sumbernya Quran, keluar daripadanya bermacam-macam ilmu yang banyak. Dan kita juga boleh ambil kesimpulan mufti Mekah ni nak royak pada kita, kalau kita nak pergi satu majlis dan kita nak ukur besar tak besar, hebat tidak hebat, bagus tidak bagus, pertama majlis itu mesti majlis yang ada padanya Quran. Kalau jauh daripada awal sampai akhir tak bunyi langsung Quran, ini bukan majlis yang bagus. Ini bukan majlis yang bagus. Habis-habis tak ada pun, marilah sama-sama kita buka Al-Fatihah. Dan sebab itu benda-benda jenis maksiat orang tak buka dengan Al-Fatihah. Jom heboh tak buka dengan Al-Fatihah. Konsert rock tak buka, tak mari kita buka dengan Al-Fatihah. Dia pun tak teramak. Kemudian yang keduanya majlis itu mesti majlis yang memahamkan kita dengan agama. Bila kita masa mari dengan balik tak sama dah, pemahaman kita lebih. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nabi kata, siapa dia yang Allah Taala nak dia boleh kebaikan, Allah Taala beri dia faham masalah agama. Yang ketiganya majlis itu mesti menambahkan rasa takut pada Allah. Dan yang keempat, majlis itu mestilah dihadiri oleh orang-orang alim, orang-orang yang diambil keberkatan daripada ilmunya. Wa 'anil A'mash, berkata Al-A'mash. A'mash juga salah seorang murid utama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Khataba Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa huwa 'ala al-marsami faja'ala yaqra'u wa yufassiru faja'altu aqulu law sami'athu faris war-rum la aslamat. A'mash kata, satu hari aku dengar Ustaz Ibnu Abbas mengajar.
Duduk atas marsam, duduk atas kursi lah, kursi kuliah ni. Duduk tempat mengajar. Ketika mana dia mengajar tu, dia menjadikan tajuknya Quran. Kemudian dia menafsirnya dengan penafsiran yang sangat menarik. Sehingga aku yang mendengarnya berkata, jika sekiranya orang Parsi dan Rom yang kafir itu mendengar huraian Ibnu Abbas tentang Quran ini, nescaya mereka akan masuk Islam. Untuk menunjukkan hebatnya dan gahnya dan penuh ilmiahnya majlis Quran yang dipimpin oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan bagaimanakah tidak begitu? Apabila Nabi SAW diboikot, muqata'ah, diboikot oleh musyrikin Makkah sebagai satu proses untuk menyekat dakwah. Sekat Nabi tak jadi apa. Sekat orang Islam saja tak jadi apa. Antara lainnya kerana Nabi bergerak bebas sebab dijamin, dibela oleh Bani Hashim. Bani Hashim sendiri tak Islam, sebahagian besarnya kafir, sikit saja Islam. Ketua Bani Hashim, Abu Talib sendiri pun kafir juga. Maka di kala itu, tindakan yang diambil ialah dengan cara boikot. Hambat sampai duduk di hujung Mekah, di bucu Mekah, di kawasan pedalaman tanah Bani Hashim. Duduk ceruk situ. Tak boleh beli kerana tak ada orang nak jual. Tak boleh jual kerana tak ada orang nak beli. Tak boleh meminang kerana tak ada orang nak terima. Tak boleh bermenantu sebab tak ada orang nak minang. Ceruk Bani Hashim saja. Waktu yang sangat susah. Mereka Bani Hashim bertindak dengan semangat asabiyah yang tinggi. Walaupun tidak Islam. Rela diboikot. Tengah susah payah boikot tu dah lahir Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ayahnya Al-Abbas bin Abdul Muttalib walaupun kafir lagi masa tu. Susah kerana Nabi. Ambil anak dia kecil ini ke Nabi, serah ke Nabi. Suruh masuk parti Nabi. Dia tak masuk lagi, suruh anak dia masuk parti Nabi. Dan di kali itu dikata Rasulullah pun tahnik Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Umar. Dan ketika itu Nabi berkata, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, itu aku berilah budak ni menjadi ulama fiqh yang hebat esok-esok. Dan berilah dia faham dalam ilmu Quran lebih pada orang lain. Maka jadilah macam yang hari ini. Baik. Setelah dia bawa pembentangan ringkas berkenaan dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bukan maknanya tak ada cacat celah, tak ada salah. Dia tidak maksum, tapi dia alim, sangat alim. Dan di antara ijtihadnya yang ditolak oleh para ulama ialah berkenaan dengan perkahwinan mut'ah, kahwin kontrak. Dia di antara satu-satunya sahabat Nabi yang mengharuskan perkahwinan mut'ah ini. Namun pandangannya ini walaupun pandangan sahabat Nabi, pandangan yang tertolak kerana dia bercanggah dengan nas. Sahabat Nabi walaupun bisa macam mana sekalipun tak boleh bisa daripada hadis, tak boleh bisa daripada Quran. Walau macam mana alim sekalipun tak akan alim dalam semua benda. Dah tak akan boleh jadi tak salah. Ada tempat-tempat yang salah. Baik. Nasya'al Imam Syafi'i fi Makkah. Lepas tu benda kena Imam Syafi'i dengan Ibnu Abbas. Imam Syafi'i berkadang dengan Ibnu Abbas. Dia lahir tahun 150 Hijrah. Beratus tahun Ibnu Abbas meninggal dunia baru dia lahir. Kena celah mana? Ada ayat. Nasya'a Asy-Syafi'i fi Makkah. Kita mengaji dari itu Imam Syafi'i membesar di Makkah. Lahir di Gaza. Ada kata lahir di Yaman. Kita baca dari itu. Kemudian dibawa ke Gaza. Kemudian ada apa orang panggil masuk umur 10 tahun, 10 tahun, 11 tahun, mak dibawa pergi ke Mekah ke anak beranak dia Bani Muttalib, Quraisy, Imam Syafi'i Quraisy duduk di Mekah. Maka dia membesar di Mekah. Haitsu kana ulama'uha aw ba'dhum muta'assirin tariqat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bila Imam Syafi'i mari di Mekah, tentulah Mekah ketika itu penuh dengan tok-tok guru. Sampai hari ini pun Mekah penuh dengan tok-tok guru, pusat ilmu. Siapa-siapa dia, hatta orang alim, hatta orang jahil akan mari ke Mekah. Mari ke Mekah. Semua orang akan mari ke Mekah. Duduk di mana-mana sekalipun untuk menunaikan haji ataupun umrah. Pernah Hisham bin Abdul Malik, khalifah ataupun anak khalifah, ketika itu dia anak Abdul Malik bin Marwan,
putera mahkota. Mari ke Mekah buat umrah ataupun haji, lebih kurang begitu. Bila try nak siung Hajarul Aswad tak boleh siung, walaupun dia raja, orang penuh. Askar dia tolak-tolak orang pun tak boleh siung juga. Dan bukan macam hari ni lah niat, kalau askar tolak tak pergi masuk jail kita, hari tu dak hari tu. Akhirnya Hisham bin Abdul Malik pun menghabiskan tawahnya dengan tidak siung Hajarul Aswad. Belum diberikan pada dia kursi khalifah, duduk situ. Kita duduk iktikaf, pindah dia khalifah duduk atas kursi dengan orang-orang dia. Tiba-tiba mari seorang lelaki yang bersendirian, seorang diri. Tiap-tiap kali dia tawaf, orang buka jalan untuk dia turun Hajarul Aswad. Dia tak payah sepakat orang. Dia tawaf sampai Hajarul Aswad, orang pun buka jalan, dia pun siung. Tawaf, orang pun buka jalan, dia pun siung. Tak payah tolak. Orang raja-raja ni kata, bisa dia, bisa pada kita lagi. Kita dengan askar, dengan apa pun, tuan aku tak boleh siung. Siapa dia tuan aku? Tanya Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik kenal dia, kata, tahu tak? Dia tahu. Kenal tapi kata gitu, tahu tak? Dia tahu. Hari tu khalifah, hari tu bila dia, ataupun anak khalifah dia berjalan, ada orang-orang dia. Dan kebetulan masa buat haji kali tu dia bawa Farazdak. Macam dengan Farazdak. Tak jeng. Ini zaman Google ni kan, cari dalam Google. Siapa dia Farazdak? Farazdak ialah penyair besar Bani Umayyah. Farazdak At-Tamimi. Bani Umayyah ini kerajaan yang besar, dia ada penyair dia, 3 orang penyair besar dia. Seorang nama Jarir, seorang nama Farazdak. Seko lagi nama apa? Saya panggil Seko ni sebab dia Kristian. Kalau tak mari ya. Baik. Ini penyair, memang bisa penyair. Farazdak kata aku tahu. Aku kenal dia siapa dia. Lalu orang kata siapa dia? Dia pun jawab memperkenalkan orang itu dengan syair yang menyebabkan lepas tu dia kena jail. Hisham bin Malik bunajir dia. Bunajir dia. InsyaAllah ada masa kita akan baca syair itu. Syair yang hebat. Dan Farazdak ni sastrawan, dia boleh buat syair bulan-bulan berak begitu je. Bulan-bulan begitu je buat tubik syair yang indah. Lelaki itu yang tawah rawi ruang itu ialah Sayyidina Aliul Asghar, Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi oleh kerana masa itu tengah balas politik dengan Hisham Abdul Malik ni, anak beranak juga, anak beranak dia cuma jauh sikit, orang kata dalam 10 pupu begitu. Ketika itu Bani Umayyah merasakan kerajaan dia ni antara yang boleh mencabar kerajaan ni lah Bani Abbasiyah dan juga Bani kalangan Alawiyin, anak beranak Nabi. Jadi ada kes dah sikit kita kata. Sebab itu apabila siapa dia? Dia tahu dia, tahu pada pupu dia juga. Tahu dia tahu. Ini orang balas politik ni orang balas lama dah, bukan baru hari ni, lama dah. Bukan saya nak kata bagus, ceritanya benda-benda yang kesan, benda-benda yang macam itu baik. Jadi Makkah ini tepat marinya bermacam-macam orang yang hebat-hebat. Maka Imam Syafi'i bila dia membesar di Makkah, ulama-ulama besar di Makkah ini, kalau tidak semua pun sebahagian besarnya adalah ulama-ulama yang terpengaruh dengan aliran yang dibawa oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bila kita membesar, kita belajar apa? Masa untuk belajar, bukan masa untuk kerja. Batu apa nama ni, di Malaysia ini sendiri, di Terengganu sendiri, dalam dewan pun diroyak baru-baru ini masih ada lagi belah ribu anak-anak Terengganu yang tak sekolah. Kerajaan buat berajar rima apa? Apa yang sudah dibuat? Apa yang bahkan di sana ada akta yang boleh menghukum ibu bapa yang tak hantar anak dia belajar. Bahkan apa tindakan yang kita buat? Kadang-kadang orang tak mau belajar sebab khoteh-khoteh ni banyak pakai duit. Baju, uniform lagi, kasut lagi, beh lagi, tak macam-macam. Dan ni pula pergi sekolah para hadirin. Bawa buku,
Macam cerdik, padahal bodoh juga. Penuh buku bawa. Kalau ni tengok anak kita buat buku tu menatang ni profesor dah apa dia ni. Tak jadi kakak. Macam buku bawa. Tahu nak pergi di mana? Dan kos yang banyak kos. Sistem pendidikan yang tidak 100% percuma. Kemudian belanja makan pula. Dan ni RM3 dah cukup. Saya anak saya seorang baru nak masuk JAS 1. Dia kata, Abah kena Abi kena RM4 saya. Saya akan mata apa RM4? RM4 baru sedap dia kata. Si ayang apa. Kita pergi sekolah dulu. Saya lah orang tua ni haji kau lagi 50 sen aja. Tu pun rajin ayah kita rahmatullah alaihi wa ada ingat. Tapi dia tak ada. Wa ada ingat wa lembu kenyang kita tengok ni dah lebih hari ni. Sama. Sekolah 50 sen sekolah menengah ni. Bukan kita tahun 80 tahun 90. Gaji 7 sen. Tu hebat 7 sen tu kira hebat tu 7 sen. Kalau rendah 3 sen. Kalau rendah. Tapi dia ni nak beli 3 sen 7 sen bukan dia. Boleh beli benda 7 sen. Nak beli gorek budak lepas. Tapi nak ceritanya ini kos yang tinggi. Siapa ada orang kata Allah dasar sekolah baik tolong ayah cari besi buruk. Baik tolong ayah cari kotak. Ini. Masa ini masa untuk belajar. Belajar apa saja. Yang benda-benda yang bermanfaat dan berfaedah. Atau anak pergi tuition ke pergi apa, orang ada pitih lebih. Ini masa budak-budak ini untuk diajar dengan ilmu yang bermanfaat. Imam Syafi'i bila dia besar di Mekah nak belajar banyak, nak belajar mengaji, nak belajar fiqh, nak belajar kitab, nak belajar itu. Jadi bila dia pergi belajar, ngaji belajar dengan tok guru ni, kitab belajar dengan tok guru ni, fiqh dengan orang ni. Sebagian besar tok guru di Mekah ini, ketika mana zaman dia membesar, zaman dia belajar di Mekah ni, sebahagian besarnya adalah anak-anak buah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka mahu tidak mahu, ketika mana dia belajar sikit sebanyak buah Ibnu Abbas dengan cara tidak langsung, boleh ke dia. Mengaji orang ni, boleh buah Ibnu Abbas. Mai belajar orang ni, buah Ibnu Abbas. Boleh ke macam ni. Wa tariqata fahmihi lid-din. Cara Ibnu Abbas faham agama. Hukum hakam, fatwa, haram, halal, wajib, sunat. Hak Ibnu Abbas hari tu walaupun dia mati lama dah. Ada kerana duduk Mekah, tok guru Mekah terpengaruh dengan dia. Bila macam ni belajar, boleh buah Ibnu Abbas ni ke dia. Ibnu Abbas. Boleh ke dia. Fakanat Makkah makana hadanatihi wa tarbiyatihi. Thumma kanat makana darsihi. Wa huwa yurassimu hududa tariqatihi. Wa maslaka khuttatihi. ولعله كان في ذلك الإبان يترسم طريق ابن عباس رضي الله عنهما. Tuan kita ni kata, oleh kerana di sana jelas menunjukkan Imam Syafi'i memang tidak mendapat secara langsung daripada Ibnu Abbas apa-apa ilmu dan apa-apa pengaruh. Tapi ketua kita ni dia macam lawyer, dia cuba nak buktikan tak memang Imam Syafi'i terpengaruh dengan Ibnu Abbas sebelum terpengaruh dengan Imam Malik di Madinah. Sebelum terpengaruh dengan apa ni, ataupun terpengaruh ataupun mendapat bahagian aliran Imam Hanafi di Iraq. Sebelum tu lagi dia terpengaruh mula-mula dengan Ibnu Abbas walaupun dia dakdang. Kerana apa? Kerana Mekah ni tempat dia besar. Mekah ni tempat dia mengaji. Mekah ni tempat dia belajar. Tentulah masa dia belajar, masa dia mengaji ini, dia telah melakarkan garisan perjalanan hidup dia. Kerana dia nak pergi, benda dia nak jadi. Dia pula orang bijak Imam Syafi'i. Nak jadi apa? Nak jadi lawyer ke? Dia tok guru ke? Nak jadi apa? Tentulah masa dia mengaji tu dah ada dah. Dia buat dah rancangan-rancangan dia sendiri. Dan boleh jadi semasa dia mengaji dan tersebut di telinga dia Ibnu Abbas, boleh jadi ketika itu dia nak jadi macam Ibnu Abbas. Awak nak jadi, kalau saya nak jadi macam Saudi, saya nak jadi macam Ibnu Abbas. Mungkin, kerana tu dia dah muda. Dan budak-budak muda, budak-budak yang masih orang panggil membesar ini, cepat terpengaruh dengan apa benda yang mula-mula dia boleh. Yang budak hari ni, awak nak jadi apa? Jadi Spiderman. Saya kawan saya seorang tu, dia ni kerja custom. Kerja custom bahagian seribu-seribu ni. Lepas tu part time dia jadi Spiderman. Saya kata, Spiderman.
Kalau ada dah sekolah-sekolah panggil Spiderman, dia ni Spiderman. Dia beli baju tu 1,000 lebih. Sekali panggil 200 ya, 300 ya, nop ting macam Spiderman. Kata jadi Spiderman, kata Spiderman ni jadi sangat ada, tapi masalah dia mak budak minat pada budak lagi, dia kata. Nah, mak budak nak gambar je, dia kata. Mak budak Terengganu kurang sikit lah. Dia pergi seluruh Malaysia jadi Spiderman. Saya kata apa budak jadi Ultraman. Ultraman ada dah, dia tahu orang Terengganu. Rupanya benda ni dah luah. Batman, dia kata Batman ada ke orang besuk. Batman ada belaka dah orang jadi barang. Jadi barang ni boleh mega pula. Kita tak tahu cerita, jadi Spiderman. Dia kata, tapi orang tak tahu kita sebab dia mari tu pakar dah. Tidak nak letak mana muka, dia kata. Malu juga, mari tu siap-siap. Rajin sekali tu dia neting nak mutah. Mari nak mutah. Dah panas dering baju kan. Kata dah muat mana? Aku minta tolong dengan Batman. Kalau tu panggil dua, Spiderman dengan Batman. Batman tolong dia, tolong buka baju, pergi mutah. Batman tak apa, kenal dia sama-sama. Batman buat. Jadi orang buat kerja macam-macam pula tadi. Macam-macam jadi budak-budak hari ni Spiderman, apa ni, Ultraman, Batman ni idola hari ni. Ni sangat tak betul berdoa. Orang zaman hari tu para hadirin, kalau tanya nak jadi apa, timbul nama-nama Tok Guru, timbul nama-nama. Kalau tak mau jadi Spiderman, pada tidak nak jadi apa, nak jadi Graham Bell, macam reka telefon, boleh tahan kira lagi. Taklah kita kata nombor 1, boleh tahan lagi. Tapi kalau lepas Spiderman, nak jadi apa, nak jadi Spiderman, nak jadi Batman, ni berat berdoa. Kerana benda ni tak ada para hadirin, khayalan je. Jadi tentulah Imam Syafi'i dia kata, dia telah bubuhlah otak dia. Boleh jadi masa itu idola dia Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Fa inna nabigha minan nubagha'i yakunu lah. Masakan tidak begitu, ketika mana dia hidup di Makkah, tokoh nabigha ini ialah tokoh yang hebat. Ada di Makkah ilmunya yang Imam Syafi'i belajar, ada. Takkan nak ubah orang lain. Takkan dia nak ubah dalam otak dia, aku nak jadi macam Imam Malik. Mula-mula lagi aku nak jadi, tak. Komang lah Imam Malik dengan Ibnu Abbas tak ada air kaki tu. Aku nak jadi macam Imam Hanafi, tak ada air kaki tu. Imam Hanafi dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas itu sahabat Nabi. Maka tentulah dia dah ubah dalam pada dia, paling tidak nak jadi macam Imam apa nama ni, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa innal mumathalata kanat qa'imatun fil jumlah. Lebih-lebih lagi, ada banyak persamaan untuk membenarkan kata-kata saya ini antara Imam Syafi'i dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Setelah Imam Syafi'i ini jadi tok guru, terlalu banyak apa yang ada pada dirinya sama dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Fasyafi'i kana fasihul bayan. Nombor 1 persamaan, nombor 1. Imam Syafi'i ini satu orang yang fasihul bayan. Bayan, penjelasan yang diberi itu dengan menggunakan bahasa-bahasa Arab yang fasih. Bukan sekadar dipahami, bahkan sedap didengar. Ini makna fasih. Saya sebut sama kan? Fasih dengan panda tak sama. Saleh panda cakap orang putih. Mamak fasih cakap orang putih. Panda cakap orang putih maknanya boleh cakap orang putih. Pasih cakap orang putih maknanya apa? Bunyi orang putih. Kalau tutup mata kau, Nathan Jong mana? Buka tak? Musuh. Itu mana pasih? Dulu ada seorang, saya tak mau sebut nama dah, ramai orang kenal di sini. Dia kalau cakap orang putih, memang orang putih tu. Hell no, dia ada intonasi dia. Dan saya kalau jumpa dia macam orang putih, uduh-uduh kita budak anda mana nak dengar dia cakap, memang sedap anda dah. Ni orang pasai orang putih, bukan orang pandai ramah. I already je 2000 kali already. Tapi boleh cakap pandai cakap putih, tapi tak pasai. Dulu saya kerja Petronas dulu, CEO pak saya kerja tu Cik Majid mati kehidupan Allah alam.
fasih orang putih. Bunyi orang putih tu. Orang putih tu bunyi. Allah. Jadi Imam Syafi'i bila dia menyampaikan bayan, bahasa yang diguna fasih, yang difahami dan sedap didengar, susunan bahasanya. Mana dia ni seorang sastrawan. Kama kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma min qabl. Ibnu Abbas juga begitu. Ibnu Abbas zaman dia mengajar gitu, dia bukan sekadar mengajar untuk memahamkan orang, bahkan dia memilih perkataan-perkataan yang fasih, perkataan-perkataan yang sedap didengar susunannya, pilihan bahasanya. Dan memang orang kalau mahir Quran, bahasanya sangat cantik. Orang Arab yang mahir Quran, bukan pandai mahir Quran, bahasa Arabnya sangat cantik. وكان يعنى بعلم القرآن كما يعنى ابن عباس وأجاد وكان يعنى بالشعر كما يعنى بالفقه كما فعل ابن عباس. Yang kedua, persamaan Ibnu Abbas dengan Imam Syafi'i, seperti mana Imam Syafi'i bersungguh-sungguh ambil berat dalam ilmu Quran. Ilmu Quran bukan makna ilmu tafsir Quran. Ini kena faham molek. Ilmu Quran ialah ilmu yang dibina di atasnya tafsir Quran. Kalau pekoh halal, haram, wajib, sunat, ni ilmu pekoh. Lagu mana jadi halal, lagu mana jadi haram, lagu mana jadi wajib, ini usul pekoh. Pekoh tu baik daripada usul pekoh. Ilmu hadis, kita belajar ilmu hadis. Daripada hadis ini bermakna Rasulullah buat begini, sunnah buat begini, haram buat begini, wajib buat begini. Lagu mana jadi haram, lagu mana jadi wajib, lagu mana hadis jadi sahih, lagu mana jadi tak sahih. Ini ilmu mustalahul hadis. Ilmu riwayah dan ilmu dirayah. Ilmu ni tok guru. Quran juga ada ilmu dia. Saya sebut tadi, ulumul Quran. Ada makiyah, ada madaniyah, ada nasah mansuh, ada asbabun nuzul, ada macam-macam tajuk-tajuk. Imam Syafi'i, kalau tuan baca kitab Ar-Risalah karangan Imam Syafi'i, dia mengemukakan satu pembentangan yang sudah ada sebenarnya, tapi tidak ada orang yang membentangnya macam mana dia bentang. Yang akan dirakyatkan lagi secara ringkas nanti insya-Allah. Imam Syafi'i sangat mementingkan ilmu Quran. Seperti mana Ibnu Abbas juga mementingkan ilmu Quran. Dan dia wa'ajada, dan dia terbaik dalam bidang itu. Dia juga, Imam Syafi'i, seorang yang mengambil berat tentang syair, seperti Ibnu Abbas mengambil berat tentang syair. Dan memang syair-syair Arab ini antara benda yang perlu orang kuasai untuk dia kuasai Quran. Kerana syair-syair Arab ini, saya sebut dah hari tu, orang Arab Allah Ta'alawi dia pandai bermadah. Kita tak pandai bermadah. Kalau dalam surah ni saya suruh beratur seorang-seorang, berasa ke? Nanti ustaz nak ambil pen dulu, kertas dulu. Kalau suruh patung pun nengung nak patung je. Patung apa bodoh dua kerak boleh lah. Tapi nak buat patung yang benar-benar ada unsur sastra, macam orang Melayu buat hari tu, orang lama-lama itu, tak boleh buat. Antara sebab ni saya sebut contoh yang mudah. Kerana kita hidup dalam ibarat kertas yang sudah penuh. Orang Arab hidup di atas kertas yang kosong. Kita hidup pada tempat yang penuh. Penuh mana apa? Pokok, bukit, buka, lukisan tu penuh. Maka bila nak suruh kita lakarkan lukis, tak ada nak lukis. Dah benda penuh dah. Orang Arab hidup di padang pasir, lukisan kosong. Yang memerlukan dia melukis sendiri, mengkhayalkan benda yang tidak ada, kemudian diibaratkan dengan perkataan. Sebab itu sebahagian besar orang Arab pandai bersyair. Jok zaman berzaman, leni kurang dah, kerana negeri ni pun dah mulai menah dah. Orang pada pasir pun menah dengan bangunan itu ini, maka jadi tak pandai macam itu pun masih ramai lagi. Dan bila kita baca kisah-kisah penyair-penyair zaman jahiliah, zaman Islam, banyak kisah-kisah yang menarik, yang menunjukkan bagaimana kepentingan syair pada kalangan orang Arab, khususnya untuk memahami Al-Quranul Karim.
InsyaAllah kalau ada masa, saya akan cerita nantinya satu orang penyair yang Sayyidina Umar nak kerak lidah dia. Sayyidina Umar nak kerak lidah dia kerana dia kata huduh ke orang dalam syair dia. Bila Sayyidina Umar nak kerak lidah dia, dia kata, wahai Amirul Mukminin, jangan kerak lidah saya. Kerana saya menggunakan syair kata huduh ke semua orang, hatta ke diri saya sendiri. Satu hari saya tak ada orang nak kata. Dia baik kata ke orang, kata dengan syair. Saya berhenti dekat satu oasis takungan air, saya pun tengok muka saya dalam air tu. Saya pun bermadah dengan syair, kata huduh ke diri saya sendiri. Saya nak kata huduh dia ke dirimu. Dia pun sebut syair itu sebab saya nak suka. Memang dia ni mulut lembek sungguh. Sampai diri dia pun dikata huduh. Akhir lepas. Dan ini cerita yang menarik yang banyak. Sikit lagi. Thumma kana yuhas, nak balik pun boleh buat benda hujang-hujang ni. Kena akan asyik. Ada satu tempat tu saya kuliah Dungu ni ya. Dia ada lagi perangai macam zaman dulu. Kalau pergi kuliah kat dia, kat pukul 8 baru boleh start kuliah. Kalau kita mari lewat, sudah molek. Tunggu. Pasal apa? Orang kampung tu makan nasi lepas garik. Lepas garik, menuh surah, lepas tu kosong. Balik makan nasi. Lepas tu mari mula. Dia peseng je. Dia kata peseng hari zaman Jepun itu. Lah ni, Haji, ada lah ni. Memang orang dulu makan nasi. Tak tahu betul tak betul. Kata orang kampung dulu, dia makan nasi lepas garik. Macam ayam. ثم كان يحصر دروسه وطالب القرآن وطالب الحديث وطالب الفقه ورواة الشعر والعربية كما كان الشأن مع ابن عباس رضي الله عنهما. Imam Syafi'i juga bila dia mengajar Quran, mengajar hadis, mengajar fiqh, mengajar syair, macam mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengajar. Baik. Habis tajuk Tok Guru Imam Syafi'i. Jadi nak rayak Tok Guru Imam Syafi'i siapa dia? Rama. Tapi yang mempengaruhi dalam dia merangka aliran mazhab dia 3. Madrasah Quran di Mekah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Madrasah hadis di Madinah Imam Malik. Madrasah Ra'i itu di Hanafi di Iraq. Jadi 3 mazhab besar ni ada dalam mazhab Syafi'i. Kerana itu lahir daripada dia pandangan mazhab yang agak pertengahan jika dibanding dengan mazhab-mazhab yang lain. Saya nak ambil sikit je malam ni hak baru supaya lain kali mari sambung je. Tahun depan insya-Allah kita sambung hak baru. Dirasatuhu al-khassah wa tajarubuh. Baik. Para hadirin, dengar muqaddimah tuan itu kitab ni sebut, la yastafidun alimu ilmahu min mawahibihi wa syuyukhihi faqat. Imam Syafi'i tidak sebut dah dia jadi tok guru sebab pertamanya kerana talent. Dia ada talent. Ini tak dapat dinafikan. Ramai orang belajar tapi tak ada talent. Akhir sekali belajar bertahun-tahun sama dengan orang belajar 3 bulan, tak faham-faham lagi. Tak ada talent. Talent benda yang sangat penting, anugerah Allah. Dan talent ini sebenarnya antara benda yang boleh diasah. Dikatakan Ibnu Hajar al-Asqalani mempunyai daya hafalan yang sangat tidak kuat. Menyebab tok guru dia marah dia. Sehingga akhirnya dia berusaha bersungguh-sungguh jadi antara al-hafiz, orang yang menguasai, bukan menghafal, menguasai ratus ribu hadis. Saya pernah sebut Sibawai seorang ulama bahasa nahwu, Syekhun Nuhah yang paling hebat. Tidak ada tolak bandingnya ilmu nahwu Sibawai. Menjadi begitu kerana apa? Asalnya kalau tidak Sibawai jadi ulama hadis. Dia belajar ilmu hadis 2-3 kali dia salah baca baris hadis.
Tok Guru dia kata, benda kamu. Orang Arab boleh baca baris salah. Bila 2 kali dia ditegur oleh guru, dia kata, demi Allah, aku akan belajar bahasa Arab sehingga tak ada orang lagi berani menegur aku. Lalu dia belajar bahasa Arab sampai dia mengarang kitab nahwu yang bernama Al-Kitab. Nama kitab nahwunya Al-Kitab. Kitab nahwu yang tidak ada tolak bandingnya. Sehingga akhirnya menjadi seorang yang sangat alim. Dia asah talent dia. Talent benda yang boleh asah. Imam Syafi'i seorang yang talented dan guru-gurunya guru yang hebat-hebat. Namun seseorang itu tidak akan menjadi sehebat Imam Syafi'i kalau bergagahkan dengan talent dan hanya guru semata-mata. Di sana ada unsur yang lain. Bal inna dirasatahu al-khassah wa mu'alajatahu li abwabil ilmi wa rahilatahu wa ikhtibaratihi laha sya'nun 'azim fi thaqafatihi. Kata dia bahkan faktor yang lain yang menjadikan dia sehebat ini 2 perkara. 2 dalam 1. Yang pertama, dia proses apa yang dia belajar. Dia buat kajian. Macam orang nak ambil master. Masa kita belajar baccalaureate, bachelor ini, kita belajar orang. Soalan-soalan periksanya pun orang. Bila kita nak naik peringkat lagi master, PhD, kita bahas orang untuk menghasilkan ilmu yang baru. Kita bahas perbahasan yang baru dengan melihat perbahasan orang lain dicampur dengan perbahasan kita sendiri, menghasilkan ilmu yang lain. Tak sudah kita mengaji hak orang saja, kena ada hak kita. Dan Imam Syafi'i bila dia proses apa yang dia belajar, dapatan yang dia ada, mu'alajah. Asal mu'alajah maknanya berobat. Sebenarnya dalam konteks ini bukan berobat. Mu'alajah maknanya dia korek, dia bedah siasat bab-bab ilmu yang dia belajar. Kerana yang sampai pada dia orang yang royak. Orang ni boleh jadi tersalah, orang ni boleh jadi terlupa, tersilap. Maka dia buat bedah benda ini. Ini membantu dia mendapat ilmu yang lebih banyak dan ilmu yang genuine, yang tulen. Kerana yang kedua, pengembaraan ilmu. Sebab siapa dia nak mengaji, jangan mengaji kapung dia saja. Orang nak boleh ilmu, mengaji serata dunia. Orang Melayu kata jauh perjalanan, luas pandangan. Kita ada anak-anak kita kabur nak suruh jadi doktor, suruh jadi orang alim, suruh jadi orang pandai, jadi orang ini. Tapi belajar kapung dia saja. Kalau universiti pun dah dia orang suruh, kalau boleh nak ITN, nak suruh belajar suruh juga. Kalau boleh nak suruh universiti tu duduk sebelah rumah dia. Dia tengok anak dia. Pemikiran yang macam ini mungkin untuk anak perempuan bolehlah. Senang nak jaga apa semua sekali. Bukan kata mesti, tapi kalau ada yang berfikir begitu bolehlah. ITM. Tapi anak lelaki, orang Arab zaman dulu, bahkan orang Melayu zaman dulu, hamba anak lelaki keluar. Pergi cari kerja, pergi usaha, pergi cari ilmu. Ini cara nak boleh ilmu. Kita nak suruh duduk bawah tiok kita sama. Jaga dia, pera dia, beri ilmu asas, beri dia orang jadi ada prinsip, jadi orang yang istiqamah, boleh jaga diri, nampak boleh cari dia, hamba dia. Jangan pergi duduk sini, pergi. Mau nikah dengan orang Afrika pun tak apa, pergi. Balik. Ada ilmu, pergi belajar. Sekarang akses lebih banyak ada, kereta api ada, kapal terbang ada, jet ada belaka. Biar dia pergi belajar. Jangan pergi duduk setepak aje, kerana pengembaraan ilmu ni benda yang sangat hebat. Kita boleh belajar macam-macam. Tengok manusia. Fasiru fil ard. Jalanlah di muka bumi, Allah Ta'ala raya. Orang zaman hari itu, cuba baca kisah Ibnu Battuta. Kisah-kisah yang banyak yang lain. Pengembara-pengembara ini, atau orang putih sekalipun, mengembara dulu susah dengan kapal layar, dengan apa semua sekali. Bahkan ada ramai pengembara yang mati dalam pengembaraan dia. Ramai. Terlalu ramai pengembara. Budak-budak zaman hari ni dia berakhir juga mengembara. Ada seorang tu dengan Vespa, pergi sampai Indonesia dengan Vespa. Baguslah tu.
Cuma pergi setakat ambil gambar je. Ambil gambar, cerita habis sepa rosak, cerita starter dak hidup. Jadi habis begitu je. Jadi ni bukan mengembara ilmu ni, gaung orang panggil, gaung. Kalau lebat ujang berhenti ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.